game dulu kita. Dah live. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di bulan yang penuh dengan keberkatan ni, bulan Syaban, dan kita pun tak berapa lama lagi akan menyambut bulan Ramadan. Betul? Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita ataupun memberi peluang kepada kita untuk terus beramal dalam bulan yang cukup istimewa ini. Dan insya-Allah sementara kita menunggu bulan yang istimewa itu, marilah sama-sama malam ini kita cuba untuk berkongsi pengalaman ilmu bersama Ustaz Ustazah ya, di dalam pendidikan anak-anak supaya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang sejuk macam mana. Ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, dengan rahmat dan kasih sayang daripadanya, Ustazah bersama dengan suami tercinta Ustaz Wan Akasha Wan Abdul Hamid dapat live bersama dengan anda semua yang kami rindu dan kami sayangi. Semoga di hari Jumaat ini Ustaz dan Ustazah mendoakan agar sesiapa saja yang boleh menonton dan mendengar suara Ustaz dan Ustazah ini, semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sihat walafiat, berjaya dunia dan akhirat. Apatah lagi ramai yang kata dekat kita, link lama tak tengok Ustaz dengan Ustazah dekat semanis kurma. So kita bolehlah celoteh sikit pada malam ni sebab esok ada orang yang cuti, ada orang yang bekerja. Dan alhamdulillah Ustaz Ustazah dah sekarang ni dah 6 cucu dah ya. Alhamdulillah. 6 cucu kan? Dan bertambah lagi ya, Adik keluarga. adik keluarga. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua ini menjadi keluarga yang bahagia bukan di dunia saja, tapi Betul? kita nak kebahagiaan kita sampai hari akhirat. Ya, tadi Ustazah sempat post dekat Facebook Ustazah video cucu ke-6 Ustazah yang letih ikut ibu dan papanya ke office. Lepas tu tengah minum susu ni boleh tertidur. Cuma Ustazah bukan cerita tentang video tu, tapi Ustazah sempat memberitahu kepada para sahabat FB Ustazah, kalau ada masalah dalam mendidik anak-anak, sila kemukakan di komen. Tapi oleh kerana Ustazah baru je post, ramai yang tak sempat nak komen. Jadi apa kata tuan-tuan dan puan-puan, sambil kita live pada malam ini, insya-Allah kita akan bagi tips dalam mendidik anak-anak ya. Kita akan bagi doa. Sebelum tu, apa kata share dulu perkongsian daripada Ustaz dan Ustazah. Share banyak-banyak, share ramai-ramai dengan kawan, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan bersama-sama dalam mendidik anak-anak yang serba mencabar sekarang ini. Tapi sebelum tu, kalau tuan-tuan dan puan-puan anda semua yang kami kasih ada masalah dalam mendidik anak-anak, sila komen apa masalahnya, insya-Allah kita akan cuba jawab. Cuba jawab berdasarkan pengalaman, Betul? ilmu yang ada, supaya kita dapat manfaatkan masa yang ada untuk kita menjadikan ibu bapa yang cemerlang. Amin, amin, alhamdulillah. Anak-anak yang menjadi kebanggaan kepada ayah dan ibu ya. Ya, kepada sesiapa yang rindu Ustazah dengan Ustaz dapat tonton kami secara live pada malam ni, apa kata bagilah love ke, oh Allah, baru nak sebut dah banyak love yang dah keluar dah kan ya. Terima kasih banyak-banyak, bagilah love banyak-banyak, cinta, kasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan ramai dah respon, pendek kata ada yang kata Siti Qobsa, Assalamualaikum Ustaz dan Ustazah, saya hadir. Alhamdulillah, semoga mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada Aisyah, kita ada Farah Alisha, semuanya bagi salam dekat kita. Link jawab sikit saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semoga pertemuan kita pada malam ini mendapat rahmat dan keberkatan, mendapat doa para malaikat. Semoga Allah memberikan kepada kita ketenangan, kebahagiaan. Ya, betul tu ya. Dan kita ada Surati Yati, selamat malam Ustazah dan Ustaz, selamat malam. Kita ada Siti Rohanidah Ida,
Panjang nama ya. Assalamualaikum Ustazah dan Ustaz ya. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Waalaikumsalam ya. Kita dah ada 2 soalan. Belum lagi kita bercerita tentang tips pendidikan anak-anak. Nampaknya tuan-tuan dan puan-puan sangat baik hati ya. Memang betul-betul nak dapat tips pada malam ini. Kita nak jawab soalan dulu ke macam mana? Terus sayang? jawab soalan. Okey, Ustazah baca soalan. Ustazah kena cerdik. Ustazah baca soalan, Ustaz jawab soalan ya. Soalan daripada Aisyah, ada tak doa untuk anak kuat merajuk? Ada doa dia. Tapi kan kita bukan nak bagi doa untuk anak kuat merajuk aja. Kadang-kadang bapa anak pun merajuk, mak anak pun merajuk. Tak gitu ke sayang? Doanya Tak betul tak? Betul. Tapi biasanya yang suka merajuk ni isteri ke suami? Biasa orang perempuan. Oh, perempuan. Ada terdengar orang kata isteri, tapi ada setengah-setengah tu bapaknya kuat merajuk ataupun suami kuat merajuk. Doa supaya anak ni tak merajuk lagi. Okey, untuk Aish dan untuk ibu bapa yang lain iaitu tolong amalkan doa di dalam surah Al-Anbiya. Okey. Ayat 87. Ingat tak ayat dia? Surah Al-Anbiya ayat 87. Bukan ayat tu. Kita bagi ayat surah An-Namli. Surah An-Namli. Okay. Surah An-Namli ayat 30 dan 31. Boleh? Iaitu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Bila sebut waktu ni muslimin, lepas muslimin itu niat dalam hati semoga anak ataupun sesiapa saja, terutama anak lah, supaya jangan merajuk. Oh, okey. Okey, saya ulang balik ya, iaitu surah An-Namli ayat 30 dan 31. Boleh buka Quran lepas ni, iaitu doanya ialah, ayatnya ialah innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Selepas muslimin tu niat dalam hati supaya doa kepada Allah semoga anak kita tak merajuk. Betul. Semoga doa kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kalau ibu bapa tu berdoa sendiri, kita dah faham doa ibu bapa sangat mustajab. Okey, kita teruskan soalan yang berikut. Ada lagi soalan dia? Ya, dah banyak soalan, rupanya jenuh kita nak jawab pada malam ni ya. Okey, soalan yang seterusnya daripada Murni Syawan, macam mana nak rawat anak yang malas pergi sekolah, nak ikut ibu pergi kerja pula. Berapa umur ni? Okey, kalau dapat Murni Syawan, Ustaz Akasha tanya berapa umur anak? Berapa umur anak? Kan? Ya. Sebab kalau lelaki ke perempuan dan anak ke berapa? Oh, panjang pula soalannya. Bagi supaya kita tahu. Okey, boleh. Sebab ada hubung kait tu, anak perempuan kan lelaki umur dan anak ke berapa. Okey, Murni boleh mendengar apa yang Ustaz minta tadi, anak ni umur berapa, laki ke perempuan. Sebab kalau Ustaz dengan Ustazah memang cucu-cucu nak ikut ibu bapa mereka pergi ke office untuk bekerja. Dan kita bawa sebab masih kecil lagi, bawah 3 tahun ya. Tapi kalau dah sekolah 6 tahun, darjah 1, darjah 2, darjah 3, mestilah kena pergi sekolah. Sebelum nak jawab soalan tu, apa kata bagi tahu dulu anak lelaki ke anak perempuan dan umur berapa ya. Dan kita ada soalan ya. Assalamualaikum Ustaz dan Ustazah, sihat? Alhamdulillah. Ustaz dan Ustazah seisi keluarga sihat. Ibu Ustazah pun ada bersama. Kami live di rumah pada malam ni, berlatar belakangkan pokok-pokok sakura. Nampak cantik tak? Mungkin kita tak pakai baju warna pink, Lin. Kalau tidak sama dengan background dekat belakang ni, Pak Lashima. Assalamualaikum Ustazah dan Ustaz. Waalaikumsalam. Bagus. Q cerdik produk Ustazah. Haikal duk makan sampai sekarang. Seolah-olah Pak Lashima ni dah menjawab soalan Murni Syawan tadi. Macam mana kalau anak malas nak pergi sekolah. Salah satu tipsnya Pak Lah dah bagi tadi dah ya. Boleh amalkan kepada anak tersebut produk minda yang terbaik yang diformulakan oleh doktor pakar. Dan produk ini adalah produk Ustazah dan Ustaz sendiri. Bila kita bagi anak kita makan, so oksigen dah cukup, dia rasa fresh, otak dia dah cukup dengan oksigen, dia rasa fresh, dia rasa segar ya. Dia akan bersemangat untuk ke sekolah dan membantu untuk menguatkan ingatan dan mencerdaskan minda. Okey, ya? Soalan daripada Ijah Karim ni. Okey. Iaitu Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Esok pagi anak saya masuk pertandingan syarahan spontan. Okey. Peringkat negeri di Segamat Johor. Ada tak doa-doa yang boleh saya amalkan untuk saya tolong anak saya dari rumah? Okey, baik. Terima kasih kepada Ijah Karim. Sebenarnya bila sebut pertandingan syarahan ni memang daripada peringkat sekolah lagi, Ustazah selalu masuk pertandingan syarahan. Link selalu masuk tak? Jarang.
Tapi dengan nama kata Head Prefect Putra tu rajin masuk pertandingan syarahan? Jarang masuk. Oh, jangan masuk? Sebab bagi orang menang je lah. Okey. Ustazah dulu dekat sekolah teringat selalu masuk pertandingan syarahan sebab memang minat sungguh-sungguh ni. Sajak, syarahan, pidato dan sebagainya. Okey, antara amalan yang Ustazah amalkan sebab bila anak-anak ataupun kita nak masuk pertandingan, dia punya hati ataupun dada ni dia rasa macam gemuruh, gementar, gabra, duk-dak. Bahaya tau. Kalau kita rasa gemuruh sangat, dia akan menyebabkan kita hilang point. Bila kita nak masuk syarahan, poin-poin penting tu kita kena hafaz. So antara doa yang boleh baca untuk mengelakkan rasa gementar, gemuruh, gabra semua ni, boleh amalkan surah Al-Kahfi ayat 19. Ijah Karim, tolong baca doa ni bagi anak-anak, baca sendiri, ibu baca, anak pun baca. Wal yatalattaf wala yush'iran nabikum ahada. InsyaAllah kita tak rasa takut pada siapa-siapa, kita hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak gementar, tak gemuruh. Wal yatalattaf wala yush'iran nabikum ahada. Selepas baca doa ni, hembus sendiri perlahan-lahan ke dada. Contoh, wal yatalattaf wala yush'iran nabikum ahada. Hembus sendiri dekat dada. Semoga tak rasa gemuruh gementar dan semua urusan dipermudahkan oleh Allah. Dan sebelum nak mulakan syarahan tu, bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baca rabbishrahli. Baca sikit lagi, rabbishrahli. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu adalah doa-doa yang kita ambil daripada Al-Quran untuk menjadikan amalan seharian, bukan takat untuk anak-anak, tapi kepada semua orang yang mana mereka ini menjadikan Al-Quran sebagai doa harian mereka. Alhamdulillah. Okey, dah hafal doa tu ya. Jangan lupa tahu, catat ya. Lepas tu hafal surat pendek sahaja. Dan satu lagi ni soalan daripada Kristina ya. Nak tanya Ustazah, kalau anak umur 9 tahun masih tidur bersama ibu, macam mana kita nak pisah? Macam mana kita nak pisahkan? Kalau 9 tahun tu macam dah besar kan, Ling kan? Dah macam tak berapa sesuai nak tidur dengan ibu. Caranya ialah mudah aja cara dia. Baru nak jawab kan? Mudah aja cara dia. Macam mana, Ling? Cuba bagi satu bilik. Okey, apa pun jawapan kita sama sayang. Yang sama. Bilik tu kita hias apa kegemaran anak kita. Okey. Kadang anak-anak tu dia ada gambar, ada katil dia dia ada Omar dan Hana ke, Didi apa juga ke, yang Sofia tu, ke, kan? Hias bilik tu untuk dia duduk ataupun dia tidur, insya-Allah berjaya ya. Mana hiaskan bilik supaya dia apa dia gemar, apa dia suka. Betul. Ya. Okey. Sebab itu yang kita buat pada cucu kita. Pengalaman. Pengalaman cucu kita hiaskan bilik untuk dia dan mereka tidur walaupun umur dah 6 tahun kan. Dah 6 tahun. 6 tahun tapi dia minat sebab dia kita beli bilik kita hias tu berdasarkan kegemaran dan kesukaan dia. Cuma sekali-sekala yang umur 6 tahun tu akan masuk ke bilik nak tidur juga dengan atuk dan neneknya. Okey, tadi Murni ni dia dah jawab soalan tadi. Anak bungsu lelaki daripada 5 beradik usia 7 tahun, darjah 1. Darjah 1. Anak bungsu. Oh, anak bongsu. Malas nak pergi sekolah, nak ikut ibu pergi kerja. Ya, okey. 7 tahun. Tips yang pertama tadi Ustazah dah bagi dah. Ya, umur 7 tahun dah boleh makan produk Minda iaitu Cerdi IQ. InsyaAllah boleh membantu, senang nak bangun pergi sekolah dan dia rasa minat untuk belajar dan minat untuk ke sekolah. Tips yang kedua, Ling. Nombor 1 makan cerdik, nombor 2 kita kena terima hakikat bahawa bila anak bungsu ni dia manja lebih. Kan. Maknanya bila manja lebih, mak ayah kena banyak sabar. Ya, sabar. Banyak sabar, didik. Sabarlah. Sebab sebenarnya situ anak bungsu ni biasanya dia rapat dengan mak ayah bandingkan anak-anak yang lain. Sebab itu bila anak bungsu ni dia lebih manja, maknanya kita terpaksa lembut dengan dia. Jangan kita bagi dia, kita kata jangan bagi dia kecil hati. Pandai pujuk lah. Ya, yang penting pujuk. Dan pujuk tu juga ialah berdasarkan apa yang dia suka. Contoh sediakan makanan yang dia suka ataupun beri hadiah kepada dia apa yang dia ni
Mana itu benar-benar yang boleh menggembirakan hati dia untuk pergi sekolah. Ya, dan tambahan sedikit daripada Ustazah, betul kata Ustaz Wan Akasha tadi, tanya dulu sebagai ibu kita tahu anak tu minat nak makan apa. Contohnya bagi tahu adik, nanti adik balik sekolah, mama akan masakkan apa makanan kegemarannya, ya, spaghetti ke, nasi goreng ke, apa yang anak tu suka makan, sup ke, bubur dan sebagainya. So ini memberi satu motivasi kepada anak tu, rasa macam oh seronok nak pergi sekolah, sebab balik sekolah nanti ibu dah masakkan makanan kegemaran anak tadi, ya. Dan pastikan ya ibu-ibu, ayah-ayah, ya, bila anak kita pulang daripada sekolah, kita bersedia untuk menyambut anak-anak kita balik daripada sekolah ni dengan senyuman, ya. Lepas tu kita bancung minuman kegemaran, masak makanan kegemaran. Jadi kalau hari-hari ibu dan bapa buat begitu, rasanya anak-anak semangat nak pergi sekolah, betul tak? Ya, betul. Kan? Soalan ada soalan lagi ke? Banyak Subhanallah, soalan. subhanallah. Banyak soalan pada malam ni daripada Jasmina ni. Soalan bagaimana mendidik anak-anak supaya lembut hati dan baik akhlaknya dan memupuk minat untuk belajar. Okey, bagaimana mendidik anak-anak supaya lembut hati? Rasanya Ustaz Wan Akasha dah bagi doa tadi, surah An-Namli ayat 30 hingga ayat 31, ya. Puan Jasmina baca doa ni, surah An-Namli ayat 30 hingga ayat 31 ni, hembuskan di ubun anak-anak, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, lembutkan hati anakku. Tapi tak nak sebut anakku saja, sebut nama anak. Kalau nama anak Maryam, Maryam. Kalau nama anak Sofia, Sofia. Kalau nama anak Muhammad, Muhammad. Sebut nama anak. Dan bila Puan Jasmina nak bancuh minuman kepada anak ni, dia nak pergi sekolah, dia nak tidur pada waktu malam, ya, ketika bancuh air tu pun boleh baca doa tadi dan hembuskan di air, niat supaya Allah lembutkan hati anak, dan termasuk juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya bukan sekadar lembut hati saja, mudah dengar cakap, ya, baik akhlaknya, dan yang seterusnya, dan memupuk minat untuk belajar. Memupuk minat untuk belajar ni, yang pertama sekali pastikan anak kita tu tidur bagi cukup. Tidur bagi cukup. Okay. Tidur bagi cukup pasti, sebab bila dia tidur cukup, insya-Allah dia minat belajar. Sebab kadang-kadang minat tak belajar sebab dia tidur tak cukup. Ya. Yeah. Maknanya kita kena hadkan penggunaan handphone, tengok TV dan sebagainya. Mesti kalau kita nak pupuk minat ni, mesti ada disiplin di rumah. Betul. Disiplin, dan disiplin itu mesti ibu bapa yang kena mulakan dulu, ya. Okey. Dan ada yang baru menonton kita secara live pada malam ni. Selamat datang. Terima kasih kerana baru menonton. Kita dah mula tadi membincangkan tentang tips pendidikan anak-anak, dan kita dah bagi beberapa tips dan juga beberapa doa. Sarumah Abbas, Assalamualaikum. Baru tengok ni. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Share, ramai-ramai share banyak-banyak, dan tekanlah butang like ke, butang love ke, bagi semangat kepada ustaz dan ustazah yang katanya anda semua rindu lama tak tonton kami dekat TV dalam rancangan Semanis Kurma. Bukan kita tak nak keluar TV, maklumlah kita dah separuh abad. Bagi pula kat orang muda-muda, betul ya, Kak? Ya, betul. Kan? Kita buat macam ni je lah, ya. Okey, soalan daripada Rahmawati Rahma. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Bagaimana kita nak backup? Bagaimana kita nak backup anak yang banyak ikut campur dekat anak kita dari pihak keluarga, sedang kita nak mendidik secara Islam dan disiplin. Bagaimana kita nak backup anak yang banyak ikut campur dekat anak kita dari pihak keluarga, sedangkan kita nak mendidik secara Islam dan disiplin? Faham tak soalan saya? Okey, soalan dia macam mana kita nak didik anak kita supaya jangan ada campur tangan dari pihak-pihak yang lain. Kadang-kadang orang menyebut kan, tu anak maknanya kita kan. Kalau itu, yang pertama sekali kurangkan anak kita terdedah kepada suasana yang tak elok. Bila biar anak-anak kita ni kita didik dan kita bercampur dengan suasana yang keislaman tadi ni. Maknanya suasana juga mempengaruhi anak-anak kita, ya. Okey, dan yang seterusnya, sebelum tu ya, anda semua yang Ustazah kasih, jangan berganjak ke mana-mana, sebab ada satu doa yang bagus sangat ya. Ustazah suka baca daripada dulu sampai sekarang, dan doa ni bagus untuk ibu bapa baca, dan kita pesan kepada anak-anak kita juga untuk baca. Tapi doa tu Ustazah akan bagi last nanti. Sebelum tu kita ada Teh Syah. Assalamualaikum Ustazah dan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Best dengar suara Ustazah dan Ustaz. Ustazah pun best ya, dapat anda semua menyertai kami secara live pada malam ni. Syah suka tengok dulu Semanis Kurma dulu. Alhamdulillah, semoga
semoga terus menonton kami di Facebook Live Ustazah Siti Nurbahiyah. Selamat datang kepada Nur Hashimah. Assalamualaikum Ustazah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, yang seterusnya kita ada soalan daripada Azman Al-Ayubi Man. Macam kenal saya? Mana ni? Okey, kita ada soalan daripada Azman ya. Okey, Cik Azman kita bertanya, Ustaz dan Datuk Ustazah, macam mana nak didik anak minat baca buku, buat homework, payah sangat ni? Senang aja. Kita duduk sebelah dia dan bagi dia minuman-minuman yang dia suka. Di samping itu kita bagilah tunjuk ajar. Tunjuk ajar anak tu macam mana nak buat. Ustazah teringat masa anak-anak Ustazah kecil-kecil dulu, bila Ustaz cakap macam tu, Ustazah teringat dulu macam mana Ustazah buat kepada anak-anak kecil-kecil bila mereka nak study, mereka ada homework, susah sangat nak baca buku. So Ustazah akan tutup TV, no TV. Sebab kalau kita suruh anak kita baca buku, buat homework, tapi mak bapaknya tengok TV, rasanya anak tu baca buku ke tidak, buat homework ke tidak. Of course tak buat homework, tak baca buku. So maknanya ibu bapa kena bekerjasama. Sebagai contoh ibu lebih rapat dengan anak-anak. Ibu duduk dekat anak dan Ustazah buat macam mana? Ustazah bancuh minuman kegemaran anak-anak. Macam Ustaz sebut tadi. Kan? Ustazah bancuh minuman kegemaran anak, dan bila Ustazah baca tu, Ustazah baca Rabbi Syrahli, baca Alam Nashrah, kadang-kadang Ustazah baca surah Al-Fatihah saja, baca selawat tiup dekat air tu, duduk sebelah anak, tengok kalau ada homework yang susah yang anak-anak tu perlu refer kepada kita sebagai ibu, kita ajar dan kita duduk sampailah anak tu habis study dan habis buat homework. Mak ayah teman. Kena yang teman, paling betul. penting ibulah ya. Kalau ibu tak ada kesempatan, ayahlah teman untuk bantu anak-anak buat. Kalau ibu dan ayah tak ada kesempatan, kakak. Betul. Kakak ataupun abang boleh bantu. Kakak ataupun abang. Sebab bila kita bantu tu, dia aura positif tu ada. Aura positif tu ada pada anak kita. Dia akan dia minat belajar. Dan Alhamdulillah sebenarnya dekat rumah ni ramai penonton. Sebab kami duduk satu rumah, ada 16 orang. Alhamdulillah Ustazah pesan dekat cucu-cucu Ustazah tadi, Umi, Mami dengan Abah Wan malam ni nak live, janganlah masuk kat dalam handphone ni, masuk kat dalam live. Jadi subhanallah, ya Allah. Hai Syakila, hai Syahira, tu cucu kembar Ustazah. Tak bagi masuk dalam ni. Alhamdulillah mereka sangat-sangat sporting. So kita sambung semula. Daripada Pak Lashimah, memang terbaik produk cerdik, Q cerdik. Siapa-siapa nak try boleh order dengan Ustazah kan Ustazah? Ke sekolah memang rajin, tak ponteng, bangun pagi senang, dan dari segi akademik memang dalam kelas nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan skor A. Pak Lashimah, terima kasih kepada Pak Lashimah, dan Ustazah pun nak kongsi juga berita baik. Alhamdulillah anak Ustazah yang nombor 3 sedang sambung pengajian masternya dalam bidang marketing, bidang bisnes, dan setiap kali peperiksaan Alhamdulillah sekarang ni dia baru je start buat master, dah 2 kali dapat anugerah dekan. Ustazah tak lupa untuk membekalkan produk cerdik daripada zaman mereka sekolah rendah, sekolah menengah sampailah sekarang, dan Alhamdulillah anak bongsu Ustazah yang sedang belajar dekat kuis, setiap kali exam pun dapat anugerah dekan. Ini adalah usaha dan ikhtiar kita agar kita cemerlang dunia dan akhirat. Ada soalan daripada Aisyah ya, iaitu kalau untuk diri sendiri, doa untuk memudahkan segala urusan atau untuk hilangkan stres, sebab saya selalu stres, suka marah-marah. Ini doa. Soalan daripada siapa tu sayang? Daripada Aisyah ni. Ustazah baru tengok, baru scroll untuk soalan kat bawah. ni, terima kasih. Khusus untuk Aisyah ni, yang pertama sekali tolong baca surah Al-Imran ayat 173. Surah Al-Imran ayat 173 ya, iaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan satu lagi iaitu doa Nabi Yunus alaihissalam, iaitu zikir Nabi Yunus alaihissalam dalam surah Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan satu lagi adalah doa surah Al-Kahfi ayat 10, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada, iaitu surah Al-Kahfi ayat 10. Dan amalkan sentiasa ya. Boleh baca Quran, boleh buka Quran dan tengok dan baca, insya-Allah. Baik, alhamdulillah ya. Yang Allah ajar pada Nabi-Nabi. Okey, kita dah berapa minit dah tanya kepada anak menantu Ustazah yang berada dekat depan ni? Dah berapa minit dah?
Oh, lagi 5 minit setengah. Tak banyak sebab dah. Ustazah janji nak live setengah jam je tau. Banyak doa sebab ni. lepas ni Ustazah nak bagi doa ending dan Ustazah nak bagi hadiah yang sangat special buat anda semua ni, yang Ustazah kasih. Banyak juga daripada Brunei pun ada ni. Alisha Ali. Assalam dari Brunei ya. Oh, alhamdulillah, terima kasih. Agustini daripada Indonesia. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Ya. Dan ada soalan-soalan yang kita belum jawab ni. Satu lagi Murni ni, dia kata si anak suka sangat makan aiskrim. Nak sekolah kalau cikgu bagi dia aiskrim, insya-Allah. Kalau akan beri produk Ustazah tip yang bermanfaat, syukran ya Ustaz. Oh, ini dia kata anak suka makan aiskrim. Sekali-sekala boleh lah. Bukan anak-anak je, ustaz-ustazah pun suka makan aiskrim. Okey. Boleh makan tapi jangan selalu ya. Okey, baik. Bila Ustazah dan Ustaz Wan Akasha menerima banyak soalan, pastinya dalam hidup kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kalanya ujian tu datang dalam kita mendidik anak. Sebab kita nak masuk syurga, kita tak boleh free of charge. Kita ada harga yang perlu kita bayar dan harganya sangat mahal, iaitu sabar dalam mendidik anak, kuat semangat dalam mendidik anak-anak ya. Sebab tu kalau kita ada masalah apa sekalipun ya, doa kepada Allah, mohon pergantungan dan yakin 100% kepada Allah. Dan Ustazah pasti ya, ada orang stres, ada orang tension, ada orang serabut, ada orang rimas. Macam mana nak buat ni Ustazah? Sebenarnya doa yang Ustaz Wan Akasha bagi tadi, surah Al-Kahfi ayat 10. Nak baca sikit lagi boleh ni? Hafal doa ni Ustaz nak sebut kenapa? Surah Al-Kahfi ayat 10 ni saya. Ayat 10 iaitu Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu doa untuk Allah beri kasih sayang pada kita dan Allah memberi kepada kita segala masalah, segala urusan Allah permudahkan. Alhamdulillah. Sebenarnya doa tu adalah doa yang dibaca oleh Ashabul Kahfi, iaitu seramai 7 orang kali kan. 7 orang pemuda yang nak menyelamatkan iman dan akidah mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ashabul Kahfi ni mereka tidur lama tau. 309 tahun. Tak 309 tahun dan rupanya bila dibaca dalam sejarahnya rupanya bila mereka tidur mata mereka celak. Mata celak. Okey. Bila mata celak, orang tengok mereka tu macam tak sedar tapi sebenarnya mereka hidup. Subhanallah ya. Dan Ustaz nak cerita 7 pemuda ataupun Ashabul Kahfi ni, Allah jaga mereka, Allah tidurkan mereka sebab mereka tak nak terlibat dengan pemerintahan yang zalim ya, dengan jahiliah dan sebagainya. Mereka nak jaga akidah mereka ni sebelum mereka masuk ke dalam gua. Bayangkan dalam gua mana ada makanan, dalam gua mana ada katil ataupun sofa yang sedap kita nak duduk, kita nak sandar, mana ada aircon, mana ada kipas ya, tak ada segala-galanya dalam gua tu. Jadi doa yang mereka baca sebaik saja mereka nak masuk ke pintu gua tu yang gelap gelita yang tak ada apa-apa tu, cuba lihat Ashabul Kahfi minta apa. Tengah diuji oleh Allah, tengah kesempitan ni, macam mana nak buat ni, kena duduk dekat dalam gua, kena tidur dekat dalam gua. Mereka pun tidak tahu ketika itu yang mereka akan ditidurkan selama 309 tahun, diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok bila berdoa kepada Allah, Allah selamatkan mereka, tak minta makanan. Mereka tak minta katil, mereka tak minta kemudahan mereka untuk mereka duduk di dalam gua tu. Tetapi yang mereka minta ialah Rabbana atina min ladunka rahmah. Mereka minta rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih sayang. Sesungguhnya rahmat Allah ni sangat luas. Bila kita doa dengan surah Al-Kahfi ayat 10, insya-Allah semoga Allah permudahkan kita ibu bapa dalam mendidik anak-anak, dalam rumah tangga, dalam hubungan suami isteri. Sebab tu Ustazah nak bagi doa pada malam ini. Kita semua nak kita ni berkat di mana saja kita berada. Kita nak anak kita berkat, kita suami isteri nak berkat, ibu bapa nak berkat. Amalkan doa Nabi Isa alaihissalam. Allah rakamkan tentang Nabi Isa alaihissalam ni di dalam surah Maryam ayat 31. Surah Maryam ayat 31. Bila Ustazah dapat je kisah tentang Nabi Isa dan Maryam ni, Ustazah, ya Allah, seronok rasa baca doa ni. Sebab kita nak Allah jaga kita, kita nak kita ni macam kita jadi baik, anak kita pun jadi baik, satu keluarga jadi baik. Surah Maryam ayat 31. Apa kata Nabi Isa yang Allah rakamkan di dalam Al-Quran? Waja'alani mubarakan aynama kuntu. Waja'alani mubarakan aynama kuntu. Kita pun baca, anak-anak pun baca. Maksudnya ialah dan Allah jadikan aku ini sentiasa diberkati di mana sahaja aku berada. Masya Allah, bagus
bagus doa ni. Subhanallah, ya. Bagus sangat doa ini. Dan banyak lagi yang Ustazah dan Ustaz Wan Akasha nak berikan kepada ibu bapa, bagaimana kita nak didik anak-anak. Ada beberapa sifat ataupun ciri yang ibu kena ada. Ada berapa sifat dan ciri yang bapa kena ada. Kemudian Ustazah akan bagi insya-Allah lah sama ada dalam 13 ataupun 20 tips macam mana nak didik anak supaya anak ni jadi baik, supaya anak ni jadi soleh-soleha. Dan semua petua ni Ustazah dan Ustaz Wan Akasha akan berikan dalam seminar Ibu Bapa Versatile. Nampak ke tak ya flyers ni ya? Seminar Ibu Bapa Versatile merealisasikan generasi soleh soleha. Dan seminar ni sebenarnya pada asalnya berbayar kan Link kan? Pada asalnya seminar ni adalah berbayar. Maklumlah kita nak sewa dewan, banyak kelengkapan yang perlu kita sediakan dengan modul, dengan PA system dan sebagainya ya. Tetapi Ustazah faham ya sebab ada yang PM. Boleh PM ke sekarang? Boleh. Ada yang PM ke DM dan sebagainya Ustazah. Ya, duit tak cukup lah sebab harga asal kita ialah 250. Kita bagi lagi RM150. Ada yang kata tak mampulah Ustazah ya. Jadi atas dasar kasih sayang daripada Ustazah dan Ustaz, nak hadiah tak? Nak hadiah tak? Ya, daripada Ustazah dan Ustaz ni, seminar ni bersama Ustaz dan Ustazah dan juga penampilan istimewa yang akan berkongsi my way of parenting. Macam mana beliau didik anak, dan beliau pun sentiasa post video tentang pendidikan anak-anak, dan Ustazah kagum cara beliau mendidik anak. Satu-satunya angkasawan negara kita iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Sheikh Muzaffar yang kami dah lock awal lagi tarikh ni. Maka pada 27 hari bulan 4 ini bertempat di Dewan Serbaguna, dewan yang sangat cantik, Tanjung A. ya, dekat Masjid Wilayah. Dan bukan 250 lagi seminar ni. Walaupun dewan kita cantik, ya kita nak bagi yang terbaik ni, pengisian yang terbaik ni. Bukan lagi 250, bukan lagi RM200, bukan lagi RM100. Jadi anda semua ibu bapa ni, suami isteri ni, pengantin baru ni, siswa-siswi nak berapa ringgit sebenarnya? Ustazah dengan Ustaz Wan Akasha ni nak bagi hadiah, nak berapa ringgit sebenarnya? Cuba teka, kita nak bagi berapa ringgit saya? Kita bagi percuma. Kan, Ustaz terus jawab. Kita bagi percuma sebab kita buat kerjasama dengan Masjid Wilayah Persekutuan dan Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan PPZ ya. Dan kalau ada di antara insan-insan yang pemurah hati yang kata ya Allah kesiannya dekat Ustazah dengan Ustaz buat seminar percuma 27 hari bulan 4 ini untuk 1000 peserta. Yes, tiba-tiba yang dermawan, yang jutawan ya Allah Ustazah, kami pun nak terlibat juga dalam program amal ini, boleh hubungi kami. Kod-kod lah tuan-tuan dan puan-puan juga nak sponsor ataupun menaja seminar Ibu Bapa Versatile. Bagi nombor ni untuk penyertaan nanti. Tetapi tolong jangan bawa anak-anak sebab seminar ni khusus untuk ibu bapa, bakal ibu, bakal bapa, suami isteri dan juga pengantin baru ataupun bakal pengantin. Sebab kadang-kadang pengantin ni dia timba ilmu macam mana nak jadi suami, macam mana nak jadi isteri. Bila dapat anak tu ya Allah macam mana nak buat kalau anak begini dan sebagainya. Jemput datang ramai-ramai. Caranya tolong ya sebab Ustazah tak nak walk in datang dekat situ sebab kita nak sediakan kerusi, kita nak tahu nama yang hadir ya. Kita khaskan kepada 1000 peserta saja. Macam mana nak daftar ke seminar ini? Sila WhatsApp nombor-nombor yang Ustazah sebutkan ini. Okey, tulis ya. 013-2188-477 atau 013-3930-485 ataupun 012-991-8468 ataupun satu lagi nombor 012-6797-800 ataupun boleh ke Facebook Ustazah Siti Norbahiyah Mahmud. Nanti kita akan pin upkan nombor-nombor yang perlu anda WhatsApp untuk mendaftar secara, Ustazah ulang balik lagi, secara apa saya? Percuma. Dan ya? Sebenarnya seminar sekejap saja, kita start pukul 10. Pukul 1 dah habis. 9.30 saya. 9.30 sampai pukul 2. 9.30 tu pendaftaran. Mari kita start pukul 10 sehingga pukul 1.30 je. Sekejap saja ya. Dan cukup ke sekejap tu? Sesiapa yang ada kesempatan datanglah beramai-ramai, tapi pastikan daftar dulu untuk kita sediakan
kerusi. Ya, baik. Semoga apa yang kami kongsikan pada malam ini sama-sama kita mendapat manfaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita dapat ucapan terima kasih daripada Laila Isabella, alhamdulillah, syukur ustaz dan ustazah ya. Lepas tu kita dapat daripada Muyassara, alhamdulillah, terima kasih ustazah. Kalau belum kahwin lagi boleh datang, boleh? Yang belum kahwin lagi bagus sebab kita dah dapat ilmu daripada awal. Nanti bila kahwin tahu dah macam mana nak jadi ibu, macam mana nak jadi ayah, macam mana nak mendidik anak-anak ya. Dan kita dapat ada beberapa soalan lagi yang kita tak sempat nak jawab. Dan terima kasih juga pada Muyassara yang tolong masukkan nombor-nombor untuk dihubungi. Oh, cepatnya, Masya Allah. Ya. Okey, kita pun dah pin up dekat situ nombor-nombor yang boleh anda semua WhatsApp. Ingat, ustazah dengan ustaz bagi free untuk 1000 peserta. Datang ramai-ramai, daftar malam ni juga. Bukan susah, WhatsApp, tinggalkan nama penuh saja beserta dengan, memang dah ada nombor handphone siap-siap ya kan. Dan insya-Allah kita akan bertemu lagi secara live dalam Facebook. Sebab tempat terhad. Ya, untuk 1000 peserta saja. Betul tu. Doakan semoga berkat ustazah dengan Ustaz Wan Akasha bagi free ni, bagi free 1000 orang ni. Semoga doalah kami satu keluarga sihat walafiat, berjaya bahagia dunia dan akhirat, dan dimurahkan rezeki. Senyum satu, rasa haus. Mana kopi senyum kita ni? InsyaAllah, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di Semina nanti. Menantu solehah ni bagi kopi senyum. Terima kasih Akila. Di Semina nanti, dan kita nak bagi banyak lagi doa supaya sentiasa kita amalkan dalam keluarga kita, insyaAllah. Terima kasih semua yang tidak berganjak ke mana-mana bersama dengan Ustaz dan Ustazah live pada malam ni. InsyaAllah kami akan live lagi. Esok adalah hari jadi ataupun hari lahir cucu Ustazah yang kelima, Anas Asufi, genap 3 tahun. Kalau kita ada ruang, ada line, kita boleh live lagi. Jangan lupa minum kopi senyum, selfie sikit dengan kopi senyum, dapat wang tunai sampai berjumlah RM1,500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.